Jadi kita kena akui lah bahawa Zaidi, senyap je. Cakap sikit Zaid. Tadi semua nak cakap tu ya. Okey. Tok. Saya punya pandangan ni Tok, macam dulu kan, kita daripada unit Barisan Nasional ke atau UMNO ke, kita memang banyak rujuk macam Facebook. Contohlah Facebook Najib kan. Bila mana dia counter balik apa saja yang persepsi dekat luar, dan dia jawab balik dalam bentuk Facebook. Dia tulis apa saja yang orang sanggah, dia jawab balik, dan benda itulah digunakan oleh kita untuk jawab balik kepada isu-isu semasa itulah. Betul. Tapi kali ni kita tak banyak information sejak dia dipenjarakan. And then dekat mana kita nak rujuk ni? Macam contoh tu macam isu elektrik. Isu elektrik. Bila orang tengok dalam keadaan sekarang, memang dalam keadaan panas orang menggunakan elektrik yang tinggi. So dalam masa yang sama keluar pula statement nak tarik subsidi elektrik. Jadi kita sebagai orang bawah ni nak counter balik ni, dia jadi satu isu. Dia macam dia telan mati bapak, di luar mati mak, dia telan mati bapak. Betul. Jadi kita nak sanggah balik tu, kita tak ada macam mana kita kan, bila kita cakap tersinggung pula yang lain. Ya. Ini yang isu yang kita alami ni tu, macam kalimah Allah, elektrik, isu-isu yang nak pilihan raya lah. Benda ni kita nak counter tapi kita tak ada jawapan nak bagi, takut dia jadi serba salah. Ini sebagai orang bawah ni tu kan, bila saya ni baru dilantik sebagai pengurusi untuk Majlis Pengurusan Strategik Media Sosial untuk Gombak. Tapi saya kena fitkan dengan information yang betul supaya diorang boleh sanggah balik dengan point. Tapi kali ni saya nak sanggah ni, nak bagi point, saya nak rujuk mana tu tak ada rujukan dalam, especially dalam UMNO Barisan Nasional. Dan tu boleh jawab. Benda ni kita ada bangkitkan. Okey, malah baru-baru ni disebabkan terlalu banyak isu yang tak settle kan. Jadi kita telah buat satu mesyuarat Sekretariat Media Kerajaan Perpaduan. Tapi kita tak sebut kerajaan lah, sebab kita cakap Sekretariat Media Perpaduan. Kerana dalam tu bukan semua orang yang duduk dalam kerajaan. Sebenarnya dia ada dua peringkat lah. Pertama, di peringkat kerajaan ni sepatutnya pengarah media Perdana Menteri, dia kena panggil semua sekali pengarah komunikasi setiap kementerian duduk dalam Stratcom Nasional. Jadi setiap kali sebelum pilihan raya, sebelum sesuatu polisi diperkenalkan ataupun sesuatu keputusan besar diambil, benda ni sewajarnya dibincangkan di dalam Stratcom peringkat nasional, dan kemudian dapatkan pandangan daripada ahli Stratcom tu berdasarkan apa yang nak diputuskan ni, apa implikasi dia kan. Kalau ianya boleh menjejaskan sokongan rakyat kan, ianya akan efek kepada parti kan, dan bukan hanya efek kepada kerajaan. Dan itu sebabnya kalau perlu, ianya mesti melalui proses mind conditioning. Maknanya sebelum kita buat keputusan, contoh macam tarif elektrik. Tarif elektrik ni sebenarnya tindakan kerajaan tu betul. Kalau kita nak subsidi, kita kena subsidi orang yang paling susah. Siapa mereka ni? B40. Kalau ada duit lebih, kita baru subsidi the M40 kan. Tapi sebelum ni, semua rumah kediaman termasuklah the top 20 yang gaji puluhan juta setahun ni. Dia orang punya elektrik pun kita subsidi. Sebenarnya memang tak patut subsidi. Macam dulu Dato' Sri Najib mulai 1 Disember tahun 2014 dia tarik subsidi bahan api. Kenapa kita tarik subsidi bahan api ataupun RON95 dan diesel kita tak nak bagi subsidi lagi? Sebab 70% daripada subsidi itu pergi kepada the M40 dan the top 20. Kerana lagi besar kereta orang tu, lagi kuat mentekar darah minyak, lagi banyaklah kerajaan bagi subsidi. Jadi macam mana pula duit hasil kutipan daripada rakyat diberikan bantuan tu lebih kepada orang kaya berbanding dengan orang miskin? So benda tu sebenarnya tak adil, tak betul. Itu yang kita tukar menjadi subsidi bersasar. Kita bagi BRIM, kita bagi bantuan persekolahan satu Malaysia, kita bagi bantuan dalam bentuk kad siswa, kita bagi bantuan dalam bentuk
macam-macam kita subsidi kedai rakyat satu Malaysia. Sama jugalah elektrik ni. Jadi apa yang kerajaan buat tu memang betul. Kita bagi subsidi kepada pengguna-pengguna yang B40 dan M40. Macam mana cara kita kira B40 dengan M40? Kalau ikut angka yang lembaga hasil dalam negeri pun, benda tu pun tak berapa tepat. Sebab kita tak boleh nafikan orang banyak lari daripada declare benda yang betul dengan lembaga hasil dalam negeri. Betul tak betul? Jadi macam mana nak tahu orang ni betul-betul berkemampuan dan orang ni betul-betul tak mampu? Orang tak mampu, mereka pakai kipas je kat rumah. Betul tak? Kalaupun dia ada aircon, habis kuat satu malam dia buka satu aircon je. Jadi itu sebabnya kita punya polisi, kalau ikut hak penggunaan, kalau dia menggunakan lebih daripada jumlah tertentu. Contohnya lah kalau rumah kita ada 4 aircon, tapi biasanya satu masa kita pakai 1 aircon. Elektrik kita tak banyak mana. So kita masih lagi dapat subsidi. Tapi kalau satu malam rumah kita buka 4 biji aircon, tarif elektrik tu akan menampakkan bahawa kita berada dalam kategori orang yang mampu untuk membayar tanpa perlu disubsidi oleh kerajaan. Maknanya orang yang buka aircon sekali 4 ni orang yang tak peduli. Kita ni kalau ada satu aircon pun, kadang-kadang pukul 3 pagi kita dah set timer mati. Kan? Hidupkan kipas je. Kita dah set timer sebab kita nak jimat, sebab memang mahal bil elektrik ni. Cuma kalau ianya dibawa ke Stratcom biasanya akan cadangkan supaya keputusan ini dibuat selepas pilihan raya. Kenapa tak boleh tunggu 2 bulan? Betul tak? Sebabnya kalau buat sekarang ni, matilah kawan-kawan yang tiap-tiap malam duk menghadap TikTok ni nak jawab. Betul. So pening. Jadi dah, saya nak bagi jawapan. Itu sebabnya dalam mesyuarat Sekretariat Media Perpaduan tu kita cadangkan supaya ada satu Stratcom nasional diketuai oleh pengarah strategi ataupun pengarah Stratcom Perdana Menteri. Kemudian bawah dia pengarah Stratcom setiap kementerian. Itu untuk settle bab kerajaan. Kemudian di antara kita ni akan ada 3 orang wakil setiap parti. Benda ni dah dibawa kepada YB Fahmi Fazil dan kita pun dah sampaikan relay juga kepada PMO. Kita harap ada tindakan lah. Okey, Z sambung. Okey tu, ni lagi satu persoalan saya tu Macam contoh menteri yang telah dilantik, dia dah ada kuasa untuk agensi bawah kementerian ni. So, diorang perlu melantik macam contoh pengurusi untuk agensi atau port-port untuk agensi dia bagi menggerakkan agensi tersebut di bawah kementerian ni. Malangnya, pengurusi dan port ni, dia lantik agak lambat dan kadang-kadang dia tak lantik langsung. Dan benda ni dia akan menjadi pengurusan atau pentadbiran agensi kerajaan bawah kementerian yang dilantik oleh menteri ni, yang menteri yang dilantik bawah kementerian ni, dia jadi slow. Bila jadi slow, banyak efek. So bila banyak efek, saya kata apa masalah ni? Sampai nak lantik pun, nak menteri patutnya ada kuasa untuk lantik, dia nak bagi orang atas pula nama-nama untuk dicadangkan. So sampai bila dia nak approvekan pengurusi ataupun bot-bot di bawah agensi kerajaan dia, sedangkan dia sebagai menteri ada kuasa tu. Kenapa nak tunggu yang paling atas untuk nak approvekan you? Sedangkan you dah paling atas lah menteri untuk kementerian untuk. Okey. Itu yang saya nak saya ada bangkitkan benda ni sebenarnya. Saya nampak kerajaan hari ini lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Cuma saya bagi peringatan, kalau terlalu berhati-hati, last kali kita lambat buat keputusan, natijah dia lebih memudaratkan. Kan? Maknanya kita boleh berhati-hati. We can be careful.
but too extra careful, sometimes we did not make any decision at all. Dan ini lagi jahanam. Tapi saya rasa banyak jugalah GLC dah mula dilantik ni. Kita harap lepas ni Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet akan menyegerakan untuk mengisi jawatan GLC yang masih belum dilantik ni, supaya semua kerja-kerja menjaga rakyat ni dapat dipercepatkan. Cuma sementara ada GLC yang masih kosong tu, yang kosong tu mungkin pos pengurusi dan board of director, tetapi pos CEO, pos MD biasanya tak kosong. Jadi mereka sebenarnya boleh meneruskan tugas dan tanggungjawab macam biasa. Kita harap dia orang jalan. Kalau misalnya mereka ragu-ragu, mereka boleh rujuk pihak atasan. Tapi jalankan tugas macam biasa. Jangan sampai kita lengah dalam bak kata orang tu, dalam menggalas tanggungjawab mempermudahkan kehidupan rakyat. Okey? Betul.